Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayat kita pada malam ini ayat 21 surah Al-Baqarah, ayat 21 dan 22. Kemudian insyaAllah kita sambung selepas itu ayat 28 dan seterusnya. Kita baca sama-sama dulu insyaAllah, ambil keberkatan Al-Quran, dan juga mudah-mudahan Allah menggunakan pahala kepada kita insyaAllah setiap huruf dengan kebajikan yang ditandakan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Manusia iaitulah anak-anak cucu Adam alaihissalam, iaitulah kita lah. Manusia adalah manusia, insan. Di sini Allah tidak memanggil orang beriman, sebaliknya Allah menyeru sekalian manusia. Wa'budu rabbakum, sembahlah olehmu akan Tuhan kamu. Tuhan yang mana satu yang kamu nak kena sembah ini? Kata Allah, allazi khalaqakum, Tuhan yang menjadikan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu akan bertakwa kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali Allah Ta'ala memerintahkan ayat 21 dan ayat 22 ini ada dua perintah Allah. Yang pertama, perintah supaya kita beribadah kepada Tuhan yang menjadikan kita. Dan di ujung ayat 22 itu Allah Ta'ala sebut lagi, fala taj'alu, bukan perintah larangan. Ada perintah, ada larangan. Perintah iaitu ibadah. Dan sekejap lagi insya-Allah kita akan tengok apa ulama kita sebut makna wa'budu.
wa'budu. Dan di ujung ayat 22 larangan, fala taj'alu lillahi andadan, maka jangan kamu menjadikan bagi Allah itu andadan, yaitu nidun dalam bahasa Arab, yaitu saingan-saingan ataupun sekutu-sekutu. Kamu menyembah Allah dan pada yang sama kamu menyembah yang lain daripada Allah. Jadi kamu kena sembah Allah Ta'ala saja, dan hendaklah kamu meninggalkan segala sembahan-sembahan yang lain selain daripada Allah, sekutu-sekutu. Jadi kesimpulannya, Allah Ta'ala merintahkan kita ini beribadah kepada Allah, satu. Yang kedua, jangan syirik kepada Allah. Dan perintah ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis sebagai hak Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah, Nabi pernah bertanya sahabat-sahabat, atadruna ma haqqallahi 'alal ibad, tahukah kamu sekalian apa hak Allah ke atas hamba-hamba? Hak ni makna kewajipan hamba terhadap Allah. Maka para sahabat menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Jadi maknanya, bagi tahulah kami ya Rasulullah, kami tak tahu, Allah dan Rasul lah yang lebih mengetahui. Lalu Nabi menjawab, ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala minta daripada hamba ini, dia tak minta kita bayar balik kehidupan kita, dia tak minta supaya kita apa saja dia tak minta untuk. Kadang minta pun kita tak akan mampu untuk kita bagi. Terlalu banyak dan terlalu besar nikmat yang telah kita kecapi daripada Allah. Tapi Allah Ta'ala minta satu saja, iaitu ayya'buduhu. Allah minta hak dia, iaitulah hendaklah hamba ini menyembah dia, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak mereka mensyirikkan dengannya sesuatu pun. Itu hak Allah Ta'ala. Jadi siapa yang dia melakukan yang ini, bermakna dia menunaikan hak. Dan Allah Ta'ala berjanji. Lalu Nabi tanya pula, atadruna ma haqqal ibadi Allah, tahukah kamu apa pula hak hamba yang dijamin oleh Allah, hak yang dijanjikan oleh Allah, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dekat dalam Quran, dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah ini. Allah Ta'ala menyatakan, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, kamu sekalian laksanakanlah, tunaikanlah janjimu kepadaku, dan aku akan tunaikan janjiku kepadamu. Maka para sahabat menjawab yang sama, Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasulullah lebih tahu, bagi tahulah kami ya Rasulullah apa dia hak hamba yang Allah Ta'ala janjikan itu. Lalu Nabi berkata, alla yu'azziba man la yushriku bihi syai'an, iaitu Allah berjanji dia tak akan mengazab orang yang tidak syirik dengan dia akan sesuatu. Orang yang beribadah kepada dia dan dia mereka tidak syirik kepada Allah, maka Allah Ta'ala janji Allah akan tunaikan hak dia, iaitu Allah tidak akan mengazabnya di akhirat. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, itu kita sebut dalam ayat 20 dan 21 ni ada dua. Yang pertama, perintah kita sebagai hamba Allah ini, manusia ini, Allah Ta'ala suruh beribadah, itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh kita ini jangan syirik pada dia, beribadah, sembah dia saja, jangan menyekutukan dia. Ibadah ini apa makna? Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Sebelum itu tuan-tuan sekalian, kita jelas daripada ayat ini kenapa kita kena sembah Allah Ta'ala ini. Dan persoalan sebelum itu, bila Allah Ta'ala kata wa'budu, sembahlah, beribadahlah kamu, maka persoalan yang asas, nak sembah siapa? Maka dijawab oleh Allah, sembah Tuhan yang menjadikan kamu. Dan selepasnya Allah Ta'ala akan sebut lagi yang menjadikan tempat kediaman kamu, dan juga yang menjadikan bumi, langit, yang mana kamu senantiasa pergi ke mana-mana pun
kamu berbumbungkan langit ini. Dan Tuhan yang menjadikan, yang menurunkan hujan kepada kamu, yang menumbuhkan pokok-pokok, dan daripada pokok-pokok itulah menjadi rezeki biji-bijian ataupun haiwan-haiwan ternak kamu pun makan daripada pokok-pokok yang sama. Tuhan itulah yang kamu kena sembah. Jadi persoalannya, siapa dia Tuhan itu? Tidak ada dua, tidak ada tiga, melainkan satu saja, iaitu Allah Ta'ala. Yang lain, tuan-tuan sekalian, yang disembah oleh manusia ini, walaupun di atas muka dunia ini manusia ini menyembah banyak Tuhan, menyembah berhala, menyembah kawanu, menyembah kawani, tapi yang berhak disembah ni ialah yang menjadikan, yang menciptakan. Kalau itulah kriteria Tuhan yang berhak disembah, tidak ada dua, tidak ada tiga, melainkan satu, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala sekalian, dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah sentiasa memberi alasan-alasan untuk meneguhkan akidah kita. Dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala sebut kita kena sembah dia sebab dialah pencipta, dialah yang menciptakan. Dan di sana kita akan berjumpa juga dengan ayat di mana kita sembah Allah kerana dialah yang berkuasa. Kalau yang lain-lain itu tidak ada kuasa, kita sembah Tuhan ataupun zat yang palsu. Dan kalau kita tak sembah dia pun, dia tak boleh nak buat apa dekat kita. Bukan dia yang menciptakan kita, bukan dia yang bangkitkan kita, dan bukan dia yang akan menghisap kita di akhirat. Bukan dia. Jadi orang yang sembah Tuhan yang palsu ni, makna dia dibohongi. Yang dia dibohongi, dia sembah Tuhan yang tidak boleh memberi manfaat, zat yang tidak boleh memberi manfaat, tidak ada kuasa. Jadi sebab itu kita tengok dalam surah Al-Fatihah, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita beriqrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala sebut dulu lebih kurang tiga nama dia. Yang pertama Rabb, Rabbil Alamin, dia Tuhan. Rabb makna pencipta, pentadbir. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang mana kewujudan kamu bersama dengan rezeki yang dipersiapkan untuk kamu, dan sebagai itu semua adalah kesan berahmat dia, yang beri rahmat. Dan sebab itu Imam Al-Baghawi menakalkan dalam tafsirnya Al-Baghawi, ada ulama mentafsirkan Ar-Rahman dengan makna Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua-dua ini merujuk ke rahmat. Satu rahmat di dunia dalam bentuk rezeki, dan satu rahmat di akhirat dalam bentuk keampunan. Tuhan yang mana dia akan melimpahkan rahmat untuk kamu, dialah yang melimpahkan rahmat untuk sekalian makhluk di dunia ini, iaitulah dia memberikan rezeki tanpa pilih kasih. Termasuk yang tak semayang pun dia bagi rezeki juga, sebab dia rahmat, dia cipta kita, dia bagi peluang. Bahkan atas muka dunia ni, sepanjang kamu hidup ini, dia masih buka lagi. Kamu kafir ke, kamu maksiat ke, kalau kamu nak kembali, aku terima. Ya, sebagaimana dalam satu hadis Qudsi, Allah Ta'ala menyatakan, Nabi menyebutkan dalam satu hadis, Nabi menyebutkan Allah membentangkan dua tangannya pada siang hari bagi hamba-hambanya yang berdosa pada malam hari untuk bertaubat, dan dia membentangkan tangannya pada malam hari bagi hamba-hambanya yang berdosa pada siang hari untuk bertaubat. Maknanya pintu taubat itu dibuka siang dan malam. Itu rahmat Allah Ta'ala. Dan Rahim pula, iaitu rahmat Allah yang khusus bagi orang-orang yang mati dalam iman. Allah Ta'ala akan melimpahi keampunan untuk dia di akhirat, sehingga akan dia berdosa macam mana sekalipun, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dengan sebab iman. Dengan sebab iman, dan Allah Ta'ala sediakan lagi syafaat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita beribadah kepada Allah ini sebab dialah yang menciptakan kita, dan dialah yang melimpahi rahmat kepada kita, dan Malik Yaumiddin, dan dialah yang memiliki kita. Dialah yang memiliki kita. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bagi orang yang beriman dan dia faham Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dia tak akan putus asa, dia tidak akan pernah jemu untuk beribadah kepada Allah dalam setiap ketika. Ini penting juga tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang
kita mempersoalkan, kenapa saya duduk semayang tiap-tiap hari tapi Allah Ta'ala mentakdirkan saya ini sakit, rugi, tak pernah senang. Itu orang tu dia hanya faham bahawasanya Allah Ta'ala ni seolah-olah dia hanya ada satu sifat saja, iaitu rahmat. Dia lupa bahawasanya Allah Ta'ala ni ada lagi Al-Mulk. Al-Mulk, sebab itu dalam surah Al-Fatihah dia boleh baca dua, Malik Yaumiddin, ada qiraat baca Malik Yaumiddin, dan ada qiraat baca Malik Yaumiddin. Kalau baca Malik Yaumiddin, mana Allah ni Tuhan yang memiliki, yang memiliki. Kalau baca Malik Yaumiddin, mana raja yang menguasai, mana dia pemilik kita. Jadi kita sembah dia sebab kita ni makhluk dia dan dia memiliki kita, dan dia tidak berhajat pada siapa-siapa, sebalik sekalian makhluk berhajat pada dia. Kalau kita baca Malik, makna yang berkuasa, dia yang menentukan, dan setiap ketentuan ada hikmah. Walaupun kita nak, kalau boleh kita ni sihat sentiasa, kalau boleh kita ni kaya sentiasa, kalau boleh kita ini, kalau orang Islam ni diberi kemenangan sentiasa, tak ada siapa-siapa yang tindas. Tapi kenapa di Palestin, kenapa di serta dunia Islam ditindas, dan ditindas pula oleh orang-orang kafir? Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena ingat bahwasanya Allah Ta'ala ni dia maha berkuasa. Dia boleh menentukan apa saja yang dia nak tentukan, walaupun agak menyalahi keinginan kita, logik akal kita. Sepatutnya kita beriman dengan dia, ni dia jaga kita, tapi dia maha berkuasa tuan-tuan sekalian. Perjalanan alam ini dia yang aturkan, walaupun kita tak tahu, walaupun menyalahi kita, tapi kita ingat bahwasanya dia mesti ada hikmah yang tertentu. Yang mesti ada hikmah yang tertentu. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, mungkin kita betul dari segi akidah, tapi dari segi pelakuan tak betul, banyak yang tak betul. Kalau Allah Ta'ala membantu kita dalam situasi pada hari ini, bermakna dia mengajar makhluk ketidakaturan dalam perjalanan. Sebab banyak orang Islam hari ini dia buat benda-benda yang menyalahi sunnatullah. Sepatutnya dah sama satu akidah, satu pegangan, dia kena saling bagi sayang, saling berbaik-baik, sepatutnya begitu. Tapi dia akidah saja betul, tapi pelakuan-pelakuan tak betul. Sepatutnya orang Islam dia kena jaga adab, dia kena jaga kebersihan. Contoh, dia kena jaga masa, dia tidak boleh melakukan perkara-perkara dia panggil apa. Dan kita tahu bahawasanya dalam hidup ini, dia Allah Ta'ala sendiri pun, walaupun dia boleh idza arada syai'an ayaqulu kun fayakun, Allah Ta'ala kata kalau dia nak sesuatu cukup boleh jadi. Kalau dia kata kun fayakun, jadi. Tapi dia sendiri cerita dekat kita, dia melakukan ciptaan alam ini dengan 6 masa. Dia sendiri mengatur dengan 6 masa. Maknanya kata ulama dalam tafsir, kita baca, kerana Allah Ta'ala nak mengajar bahawasanya mesti dengan peraturan, dengan mesti mengikut dipanggil sebab musabab. Tapi orang Islam, peraturan inilah yang dia banyak langgar. Pantang ada peluang saja dia langgar semua. Dan kadang-kadang lampu kuning, lampu merah pun dia tengok kiri kanan tak ada, dia langgar. Sebab apa? Polis tak ada, dia kata. Dia lupa bahawasanya dia telah mendidik diri dia sendiri untuk menyanggahi peraturan. Dia tidak jujur dengan diri sendiri. Jadi sebab itu bagi orang zaman Said Nursi, bila jatuh khilafah Islamiah Osmaniyah yang terakhir dulu, ada orang datang mengadu dekat dia. Dia di antara ulama yang hujung, yang sempat dengan kejatuhan khilafah Islamiah. Orang tanya, kenapa kita beriman dengan Allah, kita ditakdirkan tewas, jatuh, hilang kerajaan, hilang kuasa, sedangkan barat pula yang kufur pada Allah Ta'ala, tapi mereka boleh menewaskan kita, sedangkan mereka berada dalam kebatilan. Lalu dia menjawab, dia kata, kamu benar satu sisi dan kamu batil satu sisi. Mereka batil satu sisi dan mereka benar satu sisi. Allah memenangkan mereka di atas kebenaran yang mereka ada, dan Allah menewaskan kamu di atas kebatilan yang kamu ada. Itu dia jawab begitu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, maknanya di sini kita kena memahami Allah Ta'ala ini bukan saja dengan sifat rahmah. Hatta kita salat dan sebagainya ni pun memanglah kita mengharapkan rahmah Allah,
kerana dia sendiri sebut Ar-Rahmanur Rahim. Tapi pada masa yang sama kita kena kenal juga Allah ini, dia ada juga Rabb, dan dia ada juga sifat dia panggil Al-Mulk, Al-Milkiyah, Al-Mulkiyah. Dan juga Allah di samping Allah memiliki Ar-Razzaq, Al-Hanan, Al-Mannan dan sebagainya, Allah juga menyebutkan dia Al-Muntaqim, dia Tuhan yang Maha membalas. Jadi sebab itu para alim ulama kita, kesimpulannya tuan-tuan sekalian, dalam kita menuju, para alim ulama kita menyebutkan kepada kita dalam kita bergerak menuju kepada Allah ini, kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah dia simpulkan dua, Quran ni dua saja kesimpulan. Quran ni nak bawa kita, yang pertama nak bawa kita mengenal Allah. Itu ada ayat-ayat untuk kita kenal Allah, kenal dengan sebenar-benar kenal, dengan sebetul-betul kenal, jangan ada silap langsung. Yang kedua ni ialah ayat-ayat yang mengajar kita bagaimana kita nak menempuh jalan untuk menuju kepada Allah. Disebut dengan ihdinas siratal mustaqim, dengan ibadatnya, dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan baca Qurannya, dengan zikrullahnya, dengan menyucikan jiwa dan sebagainya. Itu semua alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah fina, untuk mencapai keredaan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan beri hidayah, yakni kami akan beri taufik kepadanya untuk dia kekal berada di atas jalan kami. Dia sampai kepada Allah, sampai keredaan Allah, masuk dalam syurga Allah. Kemudian Allah Ta'ala hadiah satu nikmat yang paling besar, iaitu dia boleh tengok Allah Ta'ala. Kalau orang tu dia tak jadi ahli syurga, kata alim ulama, azab yang paling besar bukan dia tak boleh makan, tak boleh minum, bukan. Dia akan dipanggil diharamkan untuk selama-lamanya untuk memandang kepada Allah. Hanya kalau dia boleh masuk dalam syurga saja, dia boleh pandang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hanya akan bagi orang yang duduk dalam syurga saja. Sebab itu nikmat yang paling besar dalam syurga ni dua. Yang pertama ru'yatullah, melihat Allah. Yang keduanya adalah ridwanullah. Ridwanullahi akbar, keredaan Allah itulah yang paling besar sekali. Maknanya Allah Ta'ala isytiharkan bahwasanya dia redha kepada kita untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kemurkaan yang akan menimpa kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, itu Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, supaya dengan kamu menyembah Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan kamu dan juga menjadikan orang sebelum kamu itu la'allakum tattaqun. La'alla ini bagi tuan-tuan kita sebut sekilah, mungkin tuan yang mungkin rajin baca tafsir. La'alla ini dalam bahasa, kalau sama-sama kita bercakap ni, sama-sama manusia ini, litaraji dia panggil. Litaraji ni harap-harap, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang bertakwa kepada Allah. Tapi kata Imam Sibawi, la'alla ini kalau Allah yang bercakap, dia bukan harap-harap lagi, dia bukan taraji, dia bukan lagi apa satu lagi bahasa, tamanni, tamanni taraji sama-samalah. Tapi kata Imam Sibawi, kata dia la'alla wa asa harfa tarajin. La'alla dan juga asa ini dua huruf yang digunakan oleh orang Arab, tarajin, bagi memberi makna harap-harap, mudah-mudahan. Tapi kata dia wahuma minallahi wajibun, tetapi dia daripada Allah. Kalau mai daripada Allah, dia adalah wajibun, pasti. Itu ahli lughah Sibawi. Kalau tuan-tuan biasa mengerti bahasa Arab ni, kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu dia panggil ulama mujtahid dalam fiqh. Kalau Imam Bukhari, Muslim pula mujtahid dalam bab hadis. Kalau dia kata sahih, sahih lah. Kalau dia kata dhaif, dhaif lah. Kalau Imam Tabari, Imam Ibn Katsir pula mujtahid dalam bab berkenaan dengan tafsir. Tapi kalau sebut Imam Sibawi ini mujtahid dalam bab lughah. Dia kata kalau la'alla daripada Allah, maknanya, sebab itu banyak Quran terjemahan, kalau tuan-tuan perhati, dia tak terjemah mudah-mudahan, walaupun la'alla ni asal mudah-mudahan, tapi dia terjemah apa? Supaya. Dia terjemah supaya kamu bertakwa kepada Allah. Yang ringkas cerita ni tuan-tuan sekalian, takwa ini walaupun dari segi istilah
istilah takwa dengan makna istilah, iaitulah supaya dari segi macam tuan-tuan selalu dengar apa ni khatib ya, sekalian orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu takwa dari segi istilah. Takwa dari segi istilah. Tapi dari takwa dari segi mufassir, banyak para ulama mentafsirkan takwa ini ialah supaya kamu selamat daripada azab Allah. Itu mana takwa. Wiqayah, dia wiqayah, mana supaya kamu terpelihara daripada azab oleh Allah. Jadi macam mana datang tu kataan tu takwa dengan makna selamat daripada azab Allah itu. Di antaranya Nabi sendiri bersabda dalam hadis, ittaqin nar. Nabi guna bahasa takwa, ittaqin nar. An-nar makna neraka. Peliharalah diri kamu, selamatkanlah diri kamu daripada neraka. Walau bisyiqqi tamratin, iaitu dengan banyak bersedekah walaupun sebelah buah tamar. Jadi tuan-tuan sekalian, balik pada ayat tadilah. Nabi kata, siapa yang tunaikan hak dia dengan Allah, iaitu beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah, Allah akan tunaikan hak dia. Kalau dia tunaikan hak Allah, Allah Ta'ala akan tunai hak dia. Apa dia hak dia itu? Hak manusia itu, iaitulah Allah berjanji tidak akan mengazab dia di akhirat nanti. Itu makna la'allakum tattaqun. Beribadahlah kamu kepada Tuhan yang menjadikan kamu supaya kamu selamat ataupun terpelihara daripada neraka. La'allakum tattaqun. Bila terpelihara daripada neraka, tuan-tuan sekalian, maka automatiklah kita akan masuk syurga. Sebab di akhirat di sana, kalau tak syurga, neraka. Kalau tak neraka, syurga. Walaupun di sana tuan-tuan mungkin tanya, Ustaz, macam mana saya dengar pula ada dipanggil Ashabul A'raf, penghuni tembok. Tembok yang penghadang di antara syurga dan neraka. Itu sementara saja. Yang sementara menunggu masa yang ditetapkan oleh Allah untuk dia masuk dalam syurga. Orang duduk atas tembok itu, dia tak akan duduk dalam neraka. Di sebagai ulama kata dia duduk atas tembok tu sebab bila ditimbang sama banyak. Amalan baik dengan amalan kejahatan tu sama banyak, maka Allah Ta'ala letak Sa'd duduk di tembok tu, atas tembok. Dia beralih sebelah kanan, tengok naik syurga, maka dia melahirkan, ya Allah, bila lah nak boleh masuk syurga ni. Dia beralih belah kiri pula, tengok yang sedang diazab dalam neraka, maka dia berlindung, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau mentakdirkan kami dan menjadikan kami berada di sebelah sana. Tapi lambat laun akhirnya mereka akan masuk syurga juga. Ashabul A'raf, orang yang berada di antara tembok, di antara neraka dan juga penghadang di antara neraka dan juga syurga. Alladzi ja'alakum, yang menjadikan bagi kamu al-arda, bumi, firasyan, sebagai hamparan. Menjadikan bumi sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit ini sebagai binaan yang kukuh. Binaan yang kukuh di atas kamu. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah juga yang menurunkan daripada langit akan air, yakni hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu ia mengeluarkan dengan air itu daripada buah-buahan, berbagai jenis buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kamu. Jadi Tuhan itulah yang kamu kena sembah, jangan kamu syirikkan dia pun kamu sembah, yang lain pun kamu sembah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, fala taj'alullahi andadan, maka jangan kau menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui bahwasanya hanya Dia saja yang menciptakan kamu, Dia saja yang menjadikan sekalian alam ini. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, para ulama menyatakan bahawa syirik ni dia ada 4 jenis. Yang 4 jenis kesimpulannya, kalau kita nak tengok ni tuan-tuan sekalian, syirik, ada syirik dalam bentuk dia menjadikan Tuhan ini di langit satu Tuhan, di bumi satu Tuhan. Ataupun macam orang Majusi, ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat.
Ada Tuhan yang mentakdirkan yang baik-baik, ada Tuhan yang mentakdirkan yang jahat. Kalau tak silap dalam agama Hindu pun ada juga. Ada dia panggil apa, Brahma, ada apa lagi lah. Contoh dia tengok Titan Nagin. Jangan duk tengok lah tuan-tuan sekalian. Kita ni dalam bab akidah ni, sebab mutakhir ni kita pergi tengok yang di antara apa ni yang menguasai ini, dia ada orang panggil apa, dua lah di dunia ni, filem ni, Barat dan juga India. India ni mutakhir ni memang dia promote Tuhan dia. Ini sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam bab akidah ni jangan ada tolak ansur. Yang bimbang takut bila tuan-tuan duk tengok selalu tu, maka dia timbul dalam hati tu, tak apalah agama mereka. Padahal tuan-tuan sekalian, kita ni dalam bab akidah ini yang tidak ada tolak ansur, yang tidak boleh ada redha langsung dalam bab akidah ini. Mesti dia panggil kita menafikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Dah kita tahu kata itu Tuhan palsu, buat apa tengok? Semata-mata hiburan Ustaz. Hiburan. Berhibur dengan kepalsuan. Alladzina la yashhaduna zur. Dalam Quran dan surah, di antara ibadur rahman, Allah Taala kata orang-orang yang tidak bersaksi dengan kepalsuan. Dan para ulama ada yang mentafsirkan, di antara ulama yang agak ketat, dia kata la yashhaduna zur, tidak bersaksi. Yashhadu dengan makna yahdurun, tidak menghadiri sebarang perayaan oleh agama lain. Karena bila dia hadir perayaan itu, mana dia terpaksa merestui, seolah dia menggambarkan restu dia. Kalau dia ajak pergi rumah lain, tuan-tuan sekalian, kita pilih sebab dia panggil apa, kita sama-sama manusia ini, kata ulama, fa idza huyitum bi tahiyatin, bila orang memberi ucapan selamat kepada kamu dengan satu ucapan selamat, maka berilah semula dengan yang seumpama. Umpama dia hari raya, tuan-tuan sekalian, dia meraihkan kita, maka tidak ada salah lah kalau main hari gembira dia, kita raih yang sama. Bukan atas dasar agama, tapi atas dasar jiran, kemanusiaan. Jadi sebagian ulama memfatwakan boleh setakat itu saja. Tapi kalau bawa sampai pergi kepada kuil, bawa pergi sampai kepada, macam contoh kita kata ada orang bukan Islam yang mati, boleh tak kita ziarah? Tidak jadi masalah, ziarah lah. Tapi jangan tuan-tuan duk angkat colok sama. Ziarah setakat dia panggil menghormati kemanusiaan dia, jiran pergi tengok, menzahirkan kesedihan atas dasar dia panggil sama-sama kemanusiaan, berkawan dan sebagainya. Sekadar itu dia harus bersyarat. Tapi kalau sampai tahap hadir ke kuil, kita terpaksa dan mengesahkan agama dan sebagainya, maka itu tidak boleh sampai ke tahap itu. Wallahu a'lam. Ini tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena tengok beliklah fatwa-fatwa yang keluar, sejauh mana kita ni dilarang untuk terlibat dengan perayaan-perayaan orang Islam, orang bukan Islam. Dan ada di sana syirik dalam bentuk at-tab'id dipanggil. Iaitu syirik Nasara, syirik seperti mana orang Nasrani, mana dia bahagikan Tuhan itu ada Tuhan anak, ada Tuhan bapa. Mana Tuhan ni ada bahagian-bahagian. Dan ada syirik takrib, iaitu syirik dalam makna taqarrub, beribadah kepada selain Allah dan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada syirik al-aghrab dipanggil. Syirik inilah yang kita takut, bukan kerana kita terkeluar dari Islam, tapi hilang pahala, iaitu syirik dari segi niat, iaitu melakukan ibadah dengan niat untuk menunjuk. Itu dipanggil syirik asghar, hadis syirik khafi. Syirik dalam makna dalam rupa riak, ujub, sum'ah dan sebagainya. Syirik-syirik lain tadi ni tuan-tuan sekalian, syirik dalam sebagaimana orang Nasara syirik, orang Nasrani, orang Kristian syirik, sebagaimana orang Majusi yang mana mereka mentikadkan ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat, ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi. Syirik dalam bentuk beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, memuja
Yang memuja dia panggil macam mana orang kita orang Melayu ni, dia puja hantu lah, puja jin lah, puja itu puja ini. Itu juga syirik pada Allah yang boleh membawa kepada kufur dan murtad daripada agama. Tapi syirik yang tak akhir ini, syirkul aghraq dia panggil ni, syirik dalam bentuk kita beribadah lillahi ta'ala, tapi ada diserapi dalam hati kita tu menunjuk perasaan. Kadang-kadang tak semena-mena dia datang perasaan-perasaan itu, maka syirik itu kata alim ulama, dia satu bentuk maksiat. Satu bentuk maksiat yang mana kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan sekalian, risiko dia syirik itu akan menyebabkan tidak ada pahala di sisi Allah. Sebagaimana kita pernah sebut dalam kuliah kita sebelum ini, ada 3 orang yang berdosa besar, yang berjasa besar, tapi dinafikan jasa mereka itu dengan sebab niat yang tidak betul. Salah seorangnya ialah orang yang berjuang fi sabilillah, berjihad fi sabilillah hingga gugur syahid. Yang gugur syahid, mati syahid. Lalu Allah Ta'ala tanya dia, Allah Ta'ala tunjuk di depan dia anugerah-anugerah yang sangat hebat yang dikurniakan, yang dijanjikan Allah untuk orang mati syahid. Lalu Allah Ta'ala tanya dia, apa yang kamu lakukan untuk melayakkan kamu mendapatkan anugerah itu? Lalu dia kata, ya Rasul, ya Allah, saya dah berjuang sampai titisan darah yang tak akhir. Lalu Allah Ta'ala kata, kazabta, kamu bohong. Kerana kamu berjuang bukan kerana aku, tapi kerana untuk nama. Dikatakan kamu berani, kamu dah dapat, orang dah panggil dah kamu syuja', kamu berani, dan orang dah bagi kamu title syahid. Lalu Allah Ta'ala tak bagi anugerah itu, Allah Ta'ala suruh dia dibawa ke neraka. Dan ada seorang lagi pula orang alim yang mengajar, dia pun dinafikan oleh Allah. Allah Ta'ala kata juga kat dia, kazabta, kamu bohong. Kamu bukan mengajar kerana aku, tapi kamu mengajar untuk disebut orang bahawasanya kamu alim. Dan kamu dah dapat pun, orang semua sebut dah kamu alim di dunia dulu. Dan yang ketiganya adalah dermawan, kata Nabi. Dan dermawan, dia kata, aku berderma ya Allah supaya aku ni mendapat pahala sedekah dan sebagainya. Allah Ta'ala kata, kamu bohong, kazabta, kamu menderma supaya orang kata kamu dermawan. Kamu dah dapat dah, orang dah panggil dah kamu di dunia dermawan. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya kita ni dalam setiap kali ibadah kita ini jangan ada syirik pada Allah. Ini disebut dengan syirik yang asghar atau syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi. Selesai kita tuan-tuan sekalian 2 ayat, kita menghuraikan dengan agak detail sikit tentang konsep ibadah di dalam Islam. Tuhan yang sebagaimana yang kita nak sembah. Kenapa kita sembah Allah? Bukan semata-mata kerana dia mengurniakan rahmat kepada kita, tapi juga kita setia menyembah dia kerana dia pencipta kita, kerana dialah pemilik kita. Sekalipun kita tak dapat apa yang kita nak, kita tetap yakin bahasanya dia tetap berhak disembah dan tetap ada hikmah, dan dia tidak akan mengecewakan kita, dia tidak akan mungkiri janji kita, dan kita setia menyembah Allah Ta'ala ini sebagaimana Allah Ta'ala sendiri pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam satu ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah olehmu wahai Muhammad akan Tuhanmu sehingga datang kepada kamu suatu yang al-yaqin dengan makna al-maut. Al-yaqin di sini para mufassirin mentafsirkan iaitu suatu yang pasti, iaitulah kematian. Setia menyembah Allah Ta'ala sehingga mati. Kalau nak kira lah tuan-tuan sekalian, Rasulullah ini dia tak perlu rajin sangat nak sembahyang apa semua, sebab dia memang akan ahli syurga. Dialah dulu yang akan mengetuk pintu syurga, dan tidak ada istilah neraka daripada Rasulullah. Tapi dia sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Dia sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Tuan-tuan sekalian, lalu ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu bersusah payah begitu? Lalu Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura, tidak patutkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Dia sembah Allah Ta'ala itu sebab nak menzahirkan syukur, kerana Allah Ta'ala telah menciptakan dia, bahkan Allah Ta'ala menjadikan dia Rasul akhir zaman. Allah memberikan Quran kepada dia,
dan Allah memberi anugerah yang berbagai-bagai kepada dia. Itu tuan-tuan sekalian setia, sehingga akan ada orang dia menggunakan bahasa begini. Ini bukan Quran, bukan hadis tuan sekalian. Bila kita ni dalam hati kita ni, kita letak satu saja. Bila sembah ni maknanya bila Allah Ta'ala ni, supaya Allah Ta'ala ni bagi rezeki kat kita, bagi kehidupan baik, termasuklah syurga dan sebagainya. Ya. Bagaimana kalaulah Allah SWT mengisytihar katalah, ini andaian Allah Ta'ala mengisytiharkan bahawa tidak ada lagi syurga, tidak ada lagi neraka di sana. Adakah kita pencin esok tak main dah subuh, subuh pun tak main, zuhur pun tak main? Sebab apa? Sebab tapi tak akan berlaku lah, tak akan mungkin berlaku begitu. Andaian kita kata. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena ingat bahasanya kita yakin Allah Ta'ala akan tetap akan melimpah rahmat kepada kita. Tapi bukan rahmat dengan makna yang kita faham. Kalau kita kata rahmat bagi kita ni, bila-bila kalau boleh tak sakit langsung, kalau boleh tak ada COVID langsung, tiba-tiba dalam celah-celah kita senang tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala timpa dengan COVID, kita jadi susah. Jadi tuan-tuan sekalian, COVID kita tak COVID kita tetap akan beribadah kepada Allah. Selagi kita mampu, kita tetap akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita akan rasa jenuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.